I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time. Okay, hai As. Dah. Pukul kau kan? Ini minta pukul selalu ni. Okay. Hai, Assalamualaikum semua peminat Harimau Malaya. Hari ni kita ada dekat training ground Tun Razak City FC. Tim Liga M3 yang sekarang dah top lah sekarang kan? Dah top. Top 2, top 3. Top 2, yes, top 2. Sekarang ni kita bersama dengan Ketua Pengarah Eksekutif. Betul? Betul. CEO lah kiranya. CEO, susah sangat. ya. Okey, Tuan, perkenalkan diri dulu. Okey, nama penuh kalau ikut IC kita panggil Nur Sazli bin Mazaluddin. Okay. Tapi lebih dikenali sebagai Didi. Didi and Friends. Didi. Nyanyi sikit lagu Didi and Friends. Alamak. Okey Tuan, kita terus ke soalan lah Ya, Liga M3 ni masa COVID dia dah postpone 2 tahun. betul. Sekarang ni dia sambung balik. Ya. So apa perasaan Tuan? Bila kita dapat tahu Liga ni bersambung semula, satu kita mula-mula kita agak risau dan takut lah. Pasal COVID ni bukan benda yang main-main orang cakap kan. Betul. So teruja pun ada, takut pun ada bila dia announce M3 ni boleh berjalan semula. You go bila dia announce dah boleh jalan semula, kita buat preparation apa yang patut. Dan kemudian Datuk Presiden minta saya set up team dan akhirnya terjadilah kembalinya budak flat di dalam bola sepak Liga M3. Dari segi pemilihan pemain tu dah ambil player yang lama masuk terus ataupun ada yang baru? Player kita kekalkan 80% pemain yang lama. So maknanya budak-budak flat yang lama dengan saya ni, so kita kekalkan 80% dan kita menambah baik pemain baru 20% daripada pemain luar lah untuk membantu kita untuk season kali ni. So proses nak ambil pemain baru tu kira mudah ataupun kira kalau dah ambil lah kan, yang baru kiranya dah settle yang baru lah. Okay. Nak bagi dia adapt dengan orang yang lama-lama ni, rasa senang ke tak? Player baru ni kriteria dia pernah bermain bersama dengan player-player lama kita ni. Oh, okey. Player baru 20% ni budak-budak yang baru ni kategori adalah player yang berkelana di luar dan kemudian kita panggil dia masuk balik. So dia orang dah biasa main bersama. Ya. So lepas ni target untuk Tun Razak City FC, adakah nak pergi ke Liga Premier? Lepas tu ke Liga Super? Lepas tu mungkin ke AFC, AF ke apa ke? Yes. So macam Datuk Presiden bagi tahu saya, season ni dia nak bercuti saja di Liga M3. So maknanya dia bagi satu target kat saya untuk set up team ni pergi naik ke Liga Premier. Itu kita punya short term target. Of course long term target kita nak siapkan dulu kita punya facilities sebelum kita target ke peringkat yang lebih tinggi. So kiranya kos-kos yang untuk ke Liga Premier, ke Liga Super tu adakah Tun Razak City FC tu dah ready dengan perbelanjaan-perbelanjaan lepas ni? Mungkin mestilah lagi besar kan kiranya. Betul. As per Datuk Presiden, dia dah sediakan bajet untuk season depan sekiranya kita berjaya naik ke Liga Premier, insyaAllah. So Tuan boleh kongsikan tak secara kasarnya kos berapa musim ni? Musim ni kita berbelanja tidaklah besar dan tidaklah kecil sangat. Orang cakap kita berbelanja ikut kemampuan kita, mengikut kepada bajet yang ada dekat tangan saya. Kita membelanjakan lebih kurang dalam 700 ke 800 ribu untuk season ni. Season ni sahaja? Ya, saya. Okay. So kiranya kita nampak lah kan ada klub-klub tu yang mungkin dapat dana, lepas tu dia belanja, kita kata boros lah kan? Betul. So macam mana Tun Razak City FC ni dia uruskan belanjaan daripada dana yang dapat tu? Okey, konsep dia macam ni. Sekiranya saya ada 800 ribu, bajet yang saya buat tidak melebihi 800 ribu. So saya berbelanja mengikut bajet yang diberi. Sekiranya performance pasukan tu semakin lama semakin meningkat,
kita akan dapat dana tambahan daripada penaja-penaja dan kita akan berikan secara terus kepada pemain-pemain dari segi bonus dan juga sebagainya. Musim ni saja berapa orang dah sponsor? Kita setakat ni kita ada 3 syarikat yang telah menaja kami. Yang pertama iaitu syarikat Face Mask, Simply, My Mask Hub, yang kedua RS Mega Travel daripada Pulau Pinang, dan juga satu lagi MSI13 Online.com. So ini 3 yang dah bagi sponsor. Ya, antara sponsor utama. So kita nampak hadiah kemenangan untuk Liga M3 ni kiranya dah meningkat, dah banyak lah kiranya, dah tambah daripada sebelum ni. Betul. Champion 100,000, runner up 50,000. Sekarang Betul. ni kita nampak Tun Razak City FC dekat top 2. Ya. Ada kemungkinan untuk champion tu kan? Ya. Ada kemungkinan lah, insya-Allah. InsyaAllah. Kiranya tak impossible. Ya, betul. Kiranya boleh buat, Betul. boleh jadi champion. Ya. So kalau andai kata betul-betul dapat champion 100,000 tu, Ya. adakah itu jadikan motivasi untuk player-player ni, motivasi untuk Tun Razak City FC ni untuk betul-betul kiranya membangunkan tim Tun Razak City FC ni, ataupun nak belanja untuk lain ke macam mana? Okey, kalau kata mengikut perancangan kami, sekiranya ditakdirkan kami menjuarai Liga M3 ni, insya-Allah hadiah 100,000 akan diberikan terus kepada pemain dan juga barisan kejurulatihan. Dan Datuk Presiden, Datuk Syarul berbesar hati untuk menambah 100,000 lagi on top of hadiah yang dimenangi untuk semua para pemain yang bekerja keras, insya-Allah. Itu sebagai motivasi kami lah. Okay. So apa sebagai CEO lah, Tuan Ya. nampak apa yang Tuan nampak pada Tun Razak City FC? Kita put aside jentera-jentera sekarang, player-player ni nampaknya kuat lah, insya-Allah. Okay. So selain daripada player, kejurulatihan, branding Tun Razak City FC sendiri. Yes. So macam mana nak kuatkan branding Tun Razak City FC? Macam mana Tuan punya strategi untuk pemasaran Okey. dan sebagainya? Saya sebagai CEO jadi angkat, diberi tanggungjawab untuk menaikkan nama Tun Razak City. Tun Razak City mungkin ramai tidak tahu adalah short form untuk Community Bandar Tun Razak. So saya commercializekan dia menjadi Tun Razak City supaya satu hari nanti kalau kata kita bertanding di peringkat AFC, so nama tu terpahat di mata dunia. So kalau kata kita pakai Bandar Tun Razak FC, mungkin dari segi komersial tu dia kurang sikit. Okey, saya sebagai CEO, apa yang kita buat, kita dah ada perancangan jangka masa pendek, iaitu yang pertama kita punya brand jersey sendiri. X brand, kita panggil X Sports brand, untuk membantu support tim Tun Razak City ini melalui penjualan jersey dan juga merchandise. Yang kedua, kita sedang mengambil alih facilities padang di sekitar Bandar Tun Razak untuk kita naik taraf dan kita gunakan ini sebagai kita punya aset untuk masa hadapan. Dari segi lain, kita bakal membuka apa orang cakap tu, peluang kepada orang-orang Bandar Tun Razak untuk support dan juga beli share di dalam pasukan pada masa hadapan, insya-Allah. Tuan cakap tadi penjualan jersey, macam mana penerimaan ataupun sambutan daripada fans-fans yang dekat sini? Adakah fans tu kalangan kawasan sini saja ataupun kena dah ataupun daripada luar-luar negeri, daripada Sabah ke, Sarawak ke, Kelantan ke, mana-mana? Okey, kita pasal orang cakap tu hashtag budak flat tu kita gunakan daripada dulu. Kita punya penjualan jersey ni dapat support daripada budak-budak flat di seluruh negara. So dia orang support atas sentimen budak flat. So kita punya matlamat adalah untuk menaikkan budak-budak flat ini ke peringkat yang lebih tinggi. Itu saya ucapkan terima kasih kepada semua budak-budak flat yang dah support Tun Razak City FC. Memang betul-betul ke player-player ni semua daripada budak-budak flat? Ya, benar. Kalau majority player kita tengok dekat sini 90% dia berasal daripada budak flat. So 80% daripada flat yang terletak di Parlimen Bandar Tun Razak, dan ada juga flat daripada setapak, dan juga hanya 10% yang dah kahwin tapi dulunya dia budak flat. Dia kembali menabur khidmat dekat kita. So sekarang ni home ground untuk Tun Razak City FC di? Kami bermain di UM Arena. UM Arena. Ada tak perancangan untuk adakan home ground sendiri? Kiranya tak share dekat UM Arena lah. Kiranya sendiri.
Stadium Tun Razak City ya. Mana Ya, insyaAllah satu hari kami memang bercita-cita untuk apa orang cakap tu, buat satu mini stadium yang dipanggil Tun Razak City Arena. InsyaAllah dalam orang cakap final stage untuk kita mengambil alih facilities dan bekerja bersama dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk ambil alih dan juga seterusnya menaik taraf fasiliti tersebut. Target tahun bila dah ada stadium? Tak ada arah melintang dalam masa 1 tahun. Oh, okey. Dalam masa setahun, Tahun insyaAllah. depan kita dekat stadium lah kot, insyaAllah. Yes, tahun depan kita akan jemput. Kita akan jemput untuk perasmian facilities yang ada. Okay, insyaAllah Tun Razak City Arena. semua terbaik tuan. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. last lah tuan. Harapan untuk Tun Razak City FC musim ni. Okey, saya berharap pasukan ni akan kekal. Sebab sebelum ni masa awal penubuhan kita pernah ditipu oleh pihak penaja. Sehingga kita tersungkur dan macam-macam tomahan. Tahun ni insyaAllah dengan bantuan daripada Tuan Presiden kita dan juga sponsor-sponsor yang lain, kita naikkan kembali semangat budak flat dan kita akan insyaAllah fight untuk kejuaraan Liga M3 pada tahun ni. Okay, so nyanyi lagu budak flat sikit. Okey, terima kasih tuan, terima kasih sudi luangkan masa untuk hari ini. Okey, kepada semua fans Harimau Malaya, jangan lupa follow semua social media kami dan subscribe YouTube channel. Tuan pun kena subscribe YouTube channel Betul, kami. kita akan subscribe insyaAllah. Jangan terlepas satu konten pun. InsyaAllah setiap hari kita akan ada konten yang baru. Lepas ni kita nak ke tim Liga M3 yang mana. So, nantikan. Bye-bye. Safely, it's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, Okey coach, macam mana persediaan musim ni setelah 2 game dah berlangsung ni, tim Tun Razak City? Persiapan Alhamdulillah berjalan dengan seperti yang kita rancangkan lah kan. Program yang kita buat apa semua. Dan kalau kita tengok kita dah melalui 2 perlawanan. Perlawanan pertama kita seri dan perlawanan kedua kita dapat mengalahkan Armed Forces FC ya. Okay, macam coach sendiri pada Liga Super, Liga Perdana. So, melatih M3 ni macam mana pengalaman? Apa membuatkan coach sudi nak melatih tim Liga M3? Ini yang sebenarnya saya rasa saya boleh bagi sumbangan lagi kan. Sumbangan pada bola sepak Malaysia lah. Jadi tak kira tim Liga Super ke, Liga Premier ke ataupun M3. Even kalau apa pun, kalau President Cup ke, Under 19 ke, kalau tak saya punya khidmat saya sanggup melatih kan. Sebab apa yalah, kalau kita tengok pun M3 pemain-pemain dia ada yang pernah main Liga Super, Liga Premier kan. Jadi saya rasa yalah, mungkin ada yang tak pernah bermain dalam liga peringkat tinggi lah. Jadi dari segi latihan apa semua saya rasa tak ada masalah kan. Sama juga kan macam Liga Super, Liga Premier training program dia apa semua, Liga M3 pun sama juga. Okey, mungkin kebanyakan player dekat sini bukan secara profesional, memang part time. So apa cabaran dan perbezaan yang melatih yang betul-betul player profesional dengan yang Liga amatur? Itu mungkin lah kalau kalau profesional kan, masa latihan tu kita boleh sama ada sebelah pagi ke sebelah petang. Jadi kalau M3 ni yang bekerja, habis kerja, ada yang pukul 5 habis kerja kan. Kadang-kadang pun ada yang ada shift paksa kerja malam apa semua, itu masalah kita lah kan. Jadi kita pun training pun kena ikut time pemain-pemain lah, waktu bila yang mereka free. Jadi biasanya kita akan start dalam 5.30 lah. 5.30 habis pukul 7. Jadi kita ada 1.5 jam kan. Jadi saya rasa itu yang masalah M3 ni lah. Okay coach, Tun Razak ni menjadi satu favourite sekarang ni sebab satu menang, satu seri. So maybe target personal lah untuk season ni tu lah. Maybe kalau nak naik ke Liga Perdana ke. Ya. Yang sebenarnya kalau kita tengok memang banyak improvement lah dari saya mula ambil tim ni kan. First friendly kita dan last game kita dengan Armed Forces FC kan. Jadi memang banyak improvement lah, peningkatan kan. Ini atas kerja keras pemain-pemain lah, itu yang penting kan. Jadi
Yalah, saya haraplah kan. Yalah, kita pun belum ni yalah, kita preparation kita kan, persiapan kita lebih kurang 7 minggu kan. 7 minggu sebelum game pertama kita. Jadi memang cukup lah untuk kita. Tapi pun kalau tengok pun ada pemain-pemain yang injured apa semua kan. Kita belum lagi orang kata dah dari segi taktikal kata tadi kan, belum apa orang kata belum complete lagi lah tim ni kan. Jadi banyak lagi kita akan apa lagi. Mungkin harapan terakhir lah untuk Tun Razak Siti. Untuk coach ni personal target ke? Itu saya kata tadi kan. Ni dalam apa ni kan, peringkat awal ni kita target kita top 4 untuk pergi suku akhir. Selepas masuk suku akhir tu, itu lain cerita pula kan. Kita akan ada target kita pula lagi. Okey, itu saja coach. Okay. Thank you so much coach. Okay. Okay, Azidan, macam mana preparation untuk musim baru ni bersama M3? Untuk preparation tahun 2022 ni harap tim solid lah untuk cabaran untuk sampai habis liga nanti. Okay, setelah 2 game, tengok budak-budak M3 ni main untuk Tun Razak Siti macam mana? Selepas yang game pertama, ya first game kan, kita tak tahu cara opponent main. So kita dah buat preparation untuk second game tu. So alhamdulillah, apa yang tunjuk ajar coach, kita dah tunjukkan padang lah. Ya, Zidane sebuah nama besar kan masa zaman kegemilangan Pahang tu, jadi tonggak utama juga. So sekarang ni masih lagi bermain. Apa yang membuatkan Zidane pilih untuk still lagi bermain dengan M3 dan memilih Tun Razak Siti? Saya memilih untuk M3 ni untuk join untuk budak-budak muda lah. Yang kita ni sekarang dah di mama usia. So nak ikut pihak atas tu, tim-tim atas tak diberi kepercayaan lagi untuk berumur macam kita orang ni lah. Okay, sebagai seorang pemain profesional dulu, so TM3 ni kebanyakan budak-budaknya amatur, part time. So apa perbezaan dia? Maybe secara lagi training ke permainan? Dari segi amatur ni, diorang ni bekerja pagi habis petang. So komitmen diorang untuk bola ni dalam padang dalam masa 2 jam dia bagi 100% lah. Okay, macam bila hari perlawanan, kita tahu yang kebanyakan ni semua amatur. Azidan seorang pemain pengalaman. Bila atas padang tu, apa yang Azidan nampak dengan rakan sepasukan? Ada nampak dia orang ni kadang-kadang disorganize ke, tiba-tiba tak teratur dengan strategi, tak ikut macam mana tu? Macam mana Azidan sebagai seorang kapten nak guide player-player muda ni? Dalam padang, saya guide diorang dalam pada bila game, bila saya cakap diorang buat. Diorang ni semangat untuk fight untuk lawan lah. Diorang tak kira siapa, diorang akan lawan. Dekat situ kita ada semangat kekeluargaan satu tim lah. Okay, sebagai kapten dan kita ada jurulatih dan kat Tun Razak Siti ada jurulatih berpengalaman. So target Azidan sendiri musim ni? Target kalau ada rezeki insyaAllah nak ke Liga Perdana. Untuk Piala FA, Tun Razak Siti maybe kurang sikit luck kena main persingan kelayakan. So bertemu BRM pun suatu pasukan yang orang kata apa favourite dekat M3. So maybe Azidan boleh komen sikit persiapan Piala FA nanti. Tim yang siapa kita lawan, tak kira siapa, kita akan bagi all the best lah. Yang terbaik, insyaAllah ada rezeki memang pada Tun Razak, akan satu kejutan lah. Okay. Kalau tengok tadi dengan Tun Razak, dengar kata dengan undian ni agak macam tak adil. So komen sebagai seorang pemain, sebelum ni pernah main sebagai Liga Tinggi. Tiba-tiba bila main Liga M3 dengan keputusan undian yang tak menyebelahi pasukan-pasukan kecil ni, apa komen sebagai seorang pemain? No comment. No comment. No comment is comment. Okay. Masih lagi Piala FA, kalau menang BRM bertemu dengan orang kata favourite team JDT. So komen Azidan sendiri? Komen saya kalah tu dah tentu. Tapi kita akan bagi yang saingan lah untuk Piala FA ni. Mana tu rezeki kita tak tahu. Okay, last lah. Maybe kata-kata buat peminat Tun Razak Siti sendiri. Okay, pada fan-fan Tun Razak Siti, menang kalah, harap korang bagi sokongan kepada tim Tun Razak Siti. InsyaAllah berpihak pada kita naik ke Liga Perdana. Run away, I don't
CEO dia bagi tahu yang Samsudin memang daripada asal memang first member dalam Tun Razak City ni. So, Ya, betul. Macam mana boleh terpilih tu untuk join Tun Razak City sendiri? Asalnya Tun Razak City ni daripada kalangan-kalangan budak-budak flat lah, kita main petang-petang. So bila diberi peluang untuk masuk Amatur Football League, rata-rata pemain Tun Razak semua daripada kalangan bandar Tun Razak lah. Di flat-flat si Pulau Pinang, si Melaka, si Johor, Ikan Mas dan flat si Kota, si Mulia di sekitar bandar Tun Razak. Okey, saya dapat tahu kebanyakannya player dekat sini amatur dan bermain secara part time. So Samsudin pun secara part time, maybe boleh ceritakan sikit apa cabaran dia? Rata-rata pemain Tun Razak City pagi bekerja dan balik kerja training lah petang pada pukul 5.30. So cabaran dia pada mental lah, sebab pagi kita dah kerja, lepas tu petang nak kena training lagi. So cabaran dia pada mental lah. So maybe Samsudin pun muda lagi, baru 25. Maybe personal target sendiri, at least kalau beraksi baik, ada maybe kelab-kelab Liga Perdana ke, kita tahu Liga Super yang offer Samsudin ke, ada tak keinginan tu ataupun memang target sendiri? Hakikatnya rata-rata yang main Liga Amatur Football League ni memang keinginan untuk pergi ke Liga Perdana atau Liga Super. Jika diberi peluang pada masa-masa akan datang, kita akan buat yang terbaik lah. Okay, untuk last lah, untuk aku kata buat fans Tun Razak City sendiri, kebanyakan maybe CEO pun beritahu semua daripada golongan-golongan flat penyokong. Untuk semua penyokong Tun Razak, teruskan menyokong Tun Razak kerana ini dah kali kedua Tun Razak City masuk ke Liga M3. So target kita untuk Liga Perdana lah ataupun top 4 dalam carta liga. So buat penyokong Tun Razak, berikan sokongan yang terbaik lah untuk komuniti bola sepak kita. Alright, thank you. Boleh ceritakan sikit macam mana preparation setelah 2 game dah berlangsung M3 ni? Preparation okay. Masa ni Alhamdulillah coach buat persiapan yang training yang cukup dengan player-player yang dengan disiplin, semua fokus dalam training, dengar apa yang coach cakap, and kita orang selepas game ATM tu kita orang 100% semua dah ready lah. Okay, kita tahu Tun Razak City pun dikuatkan dengan bekas-bekas player juga. Ya, ada Azidan, Zidane. Coach pun coach yang sangat pengalaman. So maybe boleh kongsikan sedikit pengalaman? Yes, dari segi pengalaman yang kita orang dapat coach yang pengalaman, macam kita orang pun ada player yang Abang Lot, goalkeeper Syed Ani, Abang Azidan. So player-player yang muda ni kita orang dapat berkongsi dengan pengalaman yang apa kita orang ada senior player dengan coach. So kita orang dapat tunjuk ajar daripada senior-senior ni. Kita dapat juga bekas pemain Piala Presiden, yes. So banyak kelab-kelab juga ada main. So maybe personal target sendiri, maybe memilih Tun Razak City sebagai batu loncatan ke untuk pergi ke Liga Premier ataupun Liga Super kalau ada peluang. Okay, insyaAllah tahun ni kita orang satu tim. Bukan saya je yang nak target untuk main Liga Premier, Liga Super ke, target untuk tim-tim mana. Bagi saya semua dalam tim Tun Razak, kita orang ada target untuk next year. InsyaAllah kalau tahun ni kita orang dapat juara, kalau dapat naik insyaAllah kita orang buat yang terbaik lah untuk tahun ni. Kita dapat tahu Tun Razak ni mungkin tak ada lelaki sikit lah, kena main dengan kelaikan untuk FA Cup. So bertemu dengan BRM, yes. Kalau menang bertemu dengan JDT, yes. So maybe boleh komen sikit. Bagi saya FA Cup ni persaingan yang orang kata kuat lah daripada liga-liga apa ni, maksud saya FA Cup punya liga. So saya rasa macam mana pun kita orang player kena mindset kena untuk fight lah dengan tak kisah mana-mana team pun. Yang penting kita fight. It could be possibly my last dance, my last dance.